Dalam Islam Allah sebut dan Nabi pun sebut dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Quran tentang jin. Bahkan dalam surah An-Nas ayat yang terakhir, Al-Quran ada berapa surah? Ada 114 surah. Dimulai dengan surah Al-Fatihah di awal mushaf, di akhirnya ialah surah An-Nas. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima berbunyi minal jinnati wan nas. Allah tutup mushaf kita dengan nama jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Subhanallah, subhanallah. Bahkan Quran ini juga turun, Quran yang kita duk baca itu bukan hanya turun untuk manusia tetapi turun untuk jin. Kenapa? Ya, pandai-pandai ustaz ni, mana ada ustaz Quran untuk manusia saja. Dah kita baca surah Ar-Rahman, berapa kali Allah ulang ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada berapa kali? Siapa tahu? Nah, berapa puluh kali? 30, kalau tak silap 31 kali. 31 kali disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka di antara nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua hendak dustakan? Kamu berdua tu siapa? Laki hang dengan hang ke? Tak. Lah, kamu berdua itu bermaksud manusia dan jin. Ya, dan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dan bidadari surga itu tidak pernah disentuh sama ada oleh manusia maupun jin sebelumnya. Cerita surah Ar-Rahman itu cerita ditujukan untuk dua kelompok, yakni jin dan manusia. Jadi bermaksud Quran ini turun juga untuk jin. Sebab itulah kita ni, lepas tu kita kena berdakwah dengan jin ke ustaz? Tak. Dakwah untuk jin ni dah settle oleh Nabi SAW. Sekarang di alam jin juga ada ustaz macam saya. Ada ustaz-ustaz yang macam ustaz-ustaz kita di kalangan manusia, di kalangan jin pun ada ustaz-ustaz dia, pendakwah-pendakwah dia ada. Yes, memang ada. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak faham supaya kita tidak terjatuh dalam kekeliruan dan kesesatan. Bahkan ada orang yang telah sesat, bahkan menyesatkan orang ramai dalam hal ehwal yang berkaitan dengan bangsa jin. Ada yang kata kita boleh berkhadam dengan jin, boleh berkawan dengan jin, boleh ambil jin sebagai khadam, boleh kita berubat dengan perantaraan jin, boleh tangkap jin, boleh bunuh jin, dan macam-macam dakwaan lagi. Adakah benar dakwaan sedemikian? Maka kita lihat dalam bahasa Arab, jin ini daripada perkataan janna ya jinnu jinnan. Janna ya jinnu jinnan bermaksud dalam bahasa Arab yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat, yang tak nampak di mata. Sebab itulah dalam bahasa Melayu pun kita ambil perkataan Arab, janin. Apa maksud janin? Bayi dalam kandungan, betul tak? Bayi dalam rahim. Sebab zaman dulu, sebelum adanya ultrasound, sebelum adanya 3D scan dan sebagainya, manusia tak boleh nampak baby dalam perut wanita yang mengandung. Kita tak boleh nampak. Sebab itu disebut janin, tak nampak. Begitu juga dengan jin, kita tak nampak mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sebut kenapa diciptakan jin dan manusia. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yakni untuk menjadi hamba-hamba Allah. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, dan hal ini juga kalau kita baca ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang lain, jin juga wajib memeluk Islam. Jin juga wajib mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita kena jelas. Ya. Maksudnya semua bangsa jin macam mana manusia, semua kena Islam. Bila Islam baru selamat dunia akhirat.
Allah jamin benda ni, innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia telah sesat dan dia akan dicampakkan dalam neraka. Maka jin juga termasuk. Jadi boleh tak kita dakwah jin kepada Islam? Ya, boleh. Adakah saya pernah berdakwah dengan jin masuk Islam? Ya, pernah. Allahu a'lam. Nampak zahirnya begitulah. Di belakang kita tak tahulah betul ke di Islam ke tidak. Tapi bila kita berdialog dengan mereka dan mereka nak menyatakan mereka nak masuk Islam, kita Islamkan mereka. Sama ada betul ataupun tidak, itu kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Tapi tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan Islam. Ya. Baik. Kemudian seterusnya, siapa pula syaitan? Baik, siapa pula syaitan? Sebelum kita cerita pasal syaitan, kita nak cerita tentang kewujudan jin ini, dari mana asal mereka. Mungkin ramai yang tahu. Ramai orang tahu, jin ni asal daripada api, ustaz. Saya dah belajar lama dah. Dah belajar lama dekat sekolah dan sebagainya. Saya tahu jin ni daripada api. Baik, adakah semua jin daripada api? Itu soalan dia. Jin daripada api, ustaz? Ya. Soalannya, adakah semua jin daripada api? Ya. Apa sifat mereka? Oh, sebab dia cipta daripada api, maka sifatnya panas, ustaz. Sebab itulah bila kita scan, kalau kita rasa panas dalam tu, maka maksudnya itu ada jin kat situ. Betul ke dakwaan demikian? Ada ramai orang yang mereka mengatakan mereka melakukan rawatan Islam, diminta untuk datang ke rumah ataupun bangunan yang dipercayai ada gangguan jin. Antara perkara yang mereka akan buat ialah mereka letak tangan mereka begini. Dia kata, ini saya tengah scan. Saya tak tahulah, mungkin ada CT scan ke MRI scan ke apa ke, saya tak tahulah kan. Tapi kata, oh, ada aura panas, bermaksud ada jin. Saya kata, mana ada aura jin? Dah bangun ni tak ada aircon, kau rasa panas lah. Sebab apa, tuan-tuan perempuan? Apakah sifat jin yang sebenar? Dalam bentuk asli mereka, mereka bersifat sejuk. Uish, sejuk? Macam mana boleh sejuk? Mereka daripada api. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sebut mafhumnya, seekor jin ifrit datang kepada Nabi SAW untuk memutuskan solat Nabi SAW. Dan bila Nabi nampak dalam semayang, dia nampak jin ifrit tu datang, Nabi cekik dia. Nabi cekik jin tersebut. Dan sebahagian riwayat menyebutkan Nabi cekik je kuat-kuat sampai meleleh air liur dia, terkena tangan Nabi, dan Nabi kata terasa sejuk air liurnya. Sejuk air liur jin tersebut. Ini menunjukkan sifat jin itu bukan panas, tetapi sejuk. Baik. Sama juga dengan manusia. Kita kata Adam alaihi salam dicipta daripada tanah, betul lah. Dalam Quran disebut, dalam hadis pun disebut. Tetapi sifat kita ni anak Adam, manusia, adakah macam tanah? Di Melaka ni terkenal dengan durian. Kalau saya ambil biji durian, saya telan biji durian tu, tumbuh tak pokok durian daripada perut saya? Tidak. Sebab apa? Saya bukan tanah, tetapi saya ada unsur tanah. Unsur tanah, bukan tanah. Sama juga dengan jin. Maka Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kami ciptakan, dan dia ciptakan, Allah ciptakan apa? Jan. Siapa jan? Siapa jan? Jan ialah nenek moyang kepada jin. Okay? Nenek moyang kepada jin. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Maka soalnya, apa maksud marijim min nar? Dan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, khuliqatil malaikah min nur wa khuliqat ataupun wa khuliqal jan min marijim min nar. Malaikat diciptakan daripada cahaya, nur. Jin ataupun jan diciptakan daripada marijim min nar. Apa maksud marijim min nar? Marijim min nar bermaksud al-lahab. Al-lahab bermaksud puncak api. Puncak api yakni gas.
gas di atasnya, haba. Taraful nar bermaksud dia punya puncak, gas. Sebab itulah sifat jin ini ialah gas, angin, haba. Itu sifat dia.